Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umairah binti Muhammadi bersama rakan saya Nurul Hanis binti Subakti akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk Sumbangan Sejarah Islam terhadap Pendidikan di Malaysia. Okey, yang pertama, kita tengok apa maksud pendidikan. Dalam konteks Islam, pendidikan merupakan satu pelajaran bagi kognitif, fizikal dan roh untuk melahirkan insan yang berperi kemanusiaan. Maksudnya, pendidikan ni bertujuan untuk membentuk seorang individu sehingga benar-benar menjadi seorang manusia yang sempurna, bukan sahaja dari segi pertambahan ilmu, tapi dari segi pembentukan akhlak dan rohani. Contoh sumbangan sejarah Islam terhadap pendidikan Malaysia yang kami highlightkan dalam pembentangan kami ialah pusat pendidikan, pendidikan Al-Quran, pendidikan kedoktoran dan astronomi dan juga perpustakaan. Okey, yang pertama kita tengok pusat pendidikan. Perkembangan pendidikan yang berlaku dalam sejarah tamadun Islam dapat dilihat sebelum negara kita dijajah oleh British lagi. Masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu sudah mempunyai sistem organisasi pendidikan yang tersusun. Sebagai contoh, mata pelajaran, subjek, bidang ilmu yang dipelajari pada masa itu ialah bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu ukhrawi seperti ilmu munakahat, ilmu muamalat, tafsir Al-Quran, tajwid, sirah dan lain-lain. Kebiasaannya, kelas-kelas pengajian untuk mempelajari bidang ilmu ni diadakan di masjid, di surau, di madrasah dan di pondok-pondok yang diajar oleh tok guru atau alim ulama yang pakar dalam bidang berkaitan. Setelah tamat pengajian di peringkat rendah, mereka akan menyambung pengajian di peringkat menengah dan seterusnya di peringkat tinggi. Di peringkat tinggi ni, mereka akan sambung pendidikan sama ada di universiti tempatan ataupun di universiti luar negara. Contohnya Universiti Al-Azhar, Universiti Madinah dan juga Universiti Jordan. Tapi pada masa kini, semakin banyak sekolah, universiti yang telah dibangunkan oleh pihak kerajaan untuk menyediakan peluang pendidikan yang lebih banyak kepada masyarakat Malaysia. Okey, sebagai contoh, di sekolah, kurikulum pendidikan Islam telah diperkenalkan kepada murid yang beragama Islam. Manakala kurikulum pendidikan moral pula diperkenalkan kepada murid yang bukan beragama Islam. Hal ini bermaksud Malaysia sangat menekankan pendidikan dari segi akhlak, untuk pembentukan akhlak dan rohani kepada semua orang, sama ada bukan Islam dan juga Islam. Sekolah agama pula juga dibangunkan di Malaysia untuk menggalakkan, untuk memberi peluang kepada pelajar yang ingin belajar dan ingin mendalami lebih banyak tentang bidang ilmu agama. Terdapat pelbagai mata pelajaran agama yang disediakan di sekolah agama selain mata pelajaran akademik dalam peperiksaan semata-mata. Sebagai contoh, mata pelajaran tafsir dan hadis, tajwid, sirah, tauhid, fiqh dan sebagainya. Saya bagi contoh sekolah saya lah, Ma'had Muhammadi Perempuan, bukan sahaja belajar tentang mata pelajaran akademik dalam peperiksaan semata-mata, tapi mempelajari mata pelajaran lain juga. Okey, seterusnya universiti. Institut Pendidikan Tinggi dibangunkan di Malaysia sebagai pusat pengembangan ilmu agama kepada mahasiswa dan juga mahasiswi di dalam dan di luar negara. Contohnya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang mempunyai pelajar dari luar negara, dan juga Universiti Sains Islam Malaysia dinilai. Di universiti ini terdapat pelbagai kursus yang ditawarkan kepada pelajar untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan di Malaysia, sama ada untuk belajar, tambah ilmu, untuk dapatkan sijil, untuk buat penyelidikan dan pelbagai lagi. Okey, jika kita lihat pusat pendidikan pada zaman Daulah Umayyah ni, dia membawa kepada kecemerlangan, membawa kepada pembangunan pendidikan, pusat pendidikan di Malaysia. Okey,
Kalau kita tengok pada zaman Daulah Umayyah di Andalusia, pada ketika itu Abdul Rahman I berusaha menjadikan kota Cordova sebagai pusat pengembangan ilmu, pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan di seluruh Eropah. Beliau menjemput alim ulama yang pakar dalam bidang ilmu seperti ilmu fiqh, tauhid, tafsir Al-Quran, tasawuf, falsafah, syair dan sebagainya ke kota Cordova. Kota Toledo juga merupakan pusat pendidikan di Andalusia, iaitu sebagai pusat penterjemahan. Ramai sarjana Eropah datang ke kota Toledo untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan Islam di Spanyol. Pada masa itu juga terdapat pelbagai penyediaan kemudahan asas daripada pemerintah seperti perpustakaan, menyediakan sudut bacaan dan intensif penyelidikan untuk menyemarakkan kegiatan intelektual dalam kalangan masyarakat di Andalusia. Jika kita lihat pada zaman sejarah Islam dulu, pusat pendidikan tu dia membawa kepada pembangunan pendidikan di Malaysia. Okey, seterusnya pendidikan Al-Quran. Okey, pendidikan Al-Quran kita dapat lihat ada pembangunan dan kemajuan di Malaysia. Sebagai contoh, Kompleks Nasrul Al-Quran di Presiden 14 Putrajaya telah disiap dibina pada tahun 2016 atau 2017. Saya lupa. Nasrul Al-Quran ni merupakan kilang penerbitan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia selepas King Fahd Complex of the Printing of the Holy Quran Madinah di Arab Saudi. Di kilang ni, mazhaf dicetak dan disalin untuk menghasilkan manuskrip Al-Quran. Kompleks Nasrul Quran ni mengeluarkan lebih 1 juta naskah Al-Quran setahun untuk kegunaan domestik dan antarabangsa. Selain menyediakan Al-Quran untuk kegunaan masyarakat Malaysia, Nasrul Al-Quran ni juga ekspor Al-Quran kepada negara-negara lain. Okey, selain merujuk kepada mazhab yang sedia ada, yang sudah diperakui kesahihannya, pemeriksa salinan mazhab Al-Quran juga merupakan penghafaz Al-Quran. Jadi, sebelum mereka tulis dan cetak Al-Quran tu, mereka ni perlu memeriksa setiap inci penulisan yang disiapkan oleh penulis. Jarak antara huruf, baris dia bagaimana. Kompleks ini akan mencetak sekurang-kurangnya 1 juta naskah Al-Quran setahun dan 70% daripadanya untuk kegunaan umat Islam di Malaysia, manakala selebihnya diwakafkan kepada negara lain. Setakat ni ada 7 negara iaitu Kemboja, Indonesia, Kazakhstan, Singapura, China, Palestin dan Nigeria yang mendapatkan mazhab Al-Quran daripada Nasrul Quran ni lah. Okey, jika kita lihat pendidikan Al-Quran pada zaman Rasulullah dan Khulafa' Ar-Rasyidin melibatkan pengumpulan Al-Quran iaitu penulisan dan hafalan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Sebelum kewafatan baginda, keseluruhan Al-Quran tu telah ditulis tapi tak dikumpulkan dalam satu mazhaf. Jadi, Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar melantik Zaid bin Sabit sebagai pengumpul kesemua tulisan Al-Quran yang ada. Akhirnya, Zaid bin Sabit berjaya kumpul dan susun Al-Quran menjadi lembaran dan digunakan sehinggalah zaman Saidina Uthman Al-Affan. Okey, pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pula, semakin ramai orang bukan Islam memeluk agama Islam. Jadi, terdapat masalah dalam pembacaan Al-Quran. Ada yang baca mengikut dialek mereka, sedangkan Al-Quran tu diturunkan dalam bahasa orang Arab Quraisy. Jadi Ziyad bin Abi Sufyan meminta Abu Al-Aswad Ad-Duwali, iaitu seorang ulama Al-Quran yang terkemuka, untuk meletakkan titik dan baris bagi memudahkan pembacaan. Ketika pemerintahan Khalifah Abdul Malik pula, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi telah melantik 2 orang ulama pakar dalam bahasa Arab dan ilmu qiraat untuk mencipta tanda pula dalam mazhab Al-Quran. Okey, pada zaman Bani Abbasiyah pula, pendidikan Al-Quran ni juga semakin dimajukan. Apa maksud semakin dimajukan? Saya nak cakap kat sini, pada zaman Rasulullah tak ada tanda, tak ada baris, tapi pada zaman Umayyah dah ada benda tu. Tapi pada zaman Abbasiyah
Ditambah pula tanda dan bacaan lain untuk memudahkan lagi pembaca. Okay, pada zaman Abbasiyah, seorang imam yang sangat berilmu bernama Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri mengubah bentuk baris yang dicipta oleh Abu Al-Aswad Ad-Duwali kepada bentuk yang digunakan sekarang. Baris-baris yang dimaksudkan itu ialah fathah iaitu baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan dan tanwin. Okey, menjelang akhir abad yang ketiga Hijriah, bentuknya sudah semakin bertambah indah dan cantik sebab pada ketika itu sudah ramai yang mahir dalam penulisan khat. Jika kita lihat sekarang, penulisan khat ni juga ada dalam Al-Quran kita. Maksudnya pendidikan Al-Quran pada zaman Rasulullah, Khalifah Ar-Rashidin, Bani Umayyah dan Abbasiyah ni membawa kepada kemajuan pendidikan Al-Quran di Malaysia. Jika kita lihat pada Mashaf Al-Quran tu sendiri, ada tulisan khat, ada tanda bacaan, ada baris, ada pelbagai kemudahan yang memudahkan pembaca untuk membaca Al-Quran. Okay, seterusnya kita tengok pembentangan Nurul Hanis Subakti pula. Baiklah, terdapat juga sumbangan kerajaan Islam kepada pembangunan Malaysia dari sudut ilmu sains. Ilmu sains ini dapat dikategorikan kepada beberapa bidang. Antaranya adalah bidang perubatan, bidang kimia, bidang fizik, bidang astronomi dan sebagainya. Dan kita dapat lihat pada hari ini, bidang astronomi adalah bidang yang berjaya dalam pembangunan Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan bidang astronomi? Bidang astronomi ini adalah kajian tentang bulan, bintang, galaksi dan juga benda-benda yang terdapat di angkasa lepas. Okey, baiklah. Ilmu astronomi ini telah muncul pada zaman kerajaan Islam lagi. Dan ilmu astronomi ini berkembang pesat pada zaman Umayyah di Andalusia. Hal ini kerana telah muncul beberapa tokoh yang berjaya menemukan beberapa kajian tentang ilmu angkasa lepas. Antaranya adalah Ibrahim Al-Yahya. Ibrahim Al-Yahya ini dia telah berjaya menentukan waktu berlakunya matahari dan juga tempoh berlakunya matahari. Dan selain itu juga, Ibrahim Al-Yahya ini turut membina satu teropong moden untuk mengukur jarak antara bintang dan juga matahari. Okay. Selain Ibrahim Al-Yahya, muncul juga tokoh lain iaitu Ar-Rahman As-Sufi. Rahman As-Sufi ini telah berjaya menemukan lebih daripada 1000 bintang. Dan 1000 bintang ini telah diberikan nama dan diketelokkan di dalam buku. Dan sehingga hari ini, kesemua bintang ini masih digunakan oleh sarjana barat dalam bidang astronomi. Okey, selain itu juga, terdapat juga tokoh yang kita sangat dikenali iaitu Al-Biruni. Al-Biruni telah berjaya menentukan siang dan malam, bulan dan matahari, menentukan kalender hijrah dan dia turut menemukan perkiraan kedudukan matahari pada waktu senja iaitu pada kedudukan 18 darjah. Dan penemuan Al-Biruni ini telah dikaji semula oleh sarjana barat dan 18 ini telah disahkan oleh sarjana barat bahawa kajian yang dilaksanakan oleh Al-Biruni ini dapat diterima. Okey, kita dapat lihat kesemua ilmu-ilmu astronomi ini telah muncul pada zaman kerajaan Islam lagi. Okey, dan semua ilmu ini telah berjaya sampai ke Malaysia. Okey, pada mulanya ilmu astronomi ini tidak dapat diterima oleh masyarakat, tetapi dengan adanya pelbagai rencana yang diedarkan kepada masyarakat tentang kepentingan ilmu astronomi ini pada tahun 1960-an, masyarakat Melayu telah menerima ilmu tentang angkasa lepas ini.
Okey, antara pencapaian Malaysia dalam ilmu astronomi ini adalah Malaysia mendahului negara lain dalam ilmu falak ini. Okey, Malaysia juga turut menjadi rujukan oleh negara-negara Islam yang lain. Ya, okey. Prof Datuk Dr. Zamri yang merupakan tokoh Malaysia yang terlibat dalam ilmu astronomi ini menyatakan bahawa Malaysia mempunyai kurikulum yang baik dalam bidang astronomi. Okey, antara universiti yang terlibat dalam bidang astronomi adalah UKM, USM, UTM, UNISA dan juga UKM. Dan kesemua mahasiswa ini telah berjaya mengikuti kursus dengan baik. Antara salah satu kursus yang terdapat semasa mereka di tahun 4 adalah tentang program falak. Program falak ini adalah untuk menentukan solat semasa berada di atas kapal terbang. Dan selain itu juga dengan adanya graduan-graduan daripada bidang astronomi ini juga, Malaysia telah berjaya menentukan anak bulan dengan tepat. Oleh itu OIC meminta untuk mereka bekerjasama dengan Malaysia untuk mempelajari tentang ilmu falak ini. Selain itu juga, Malaysia telah berjaya menghantar angkasawan pertama untuk melakukan kajian di angkasa lepas. Angkasawan Malaysia yang pertama itu adalah Datuk Dr. Syekh Muzaffar. Dan Datuk Dr. Syekh Muzaffar ini telah berjaya membawa pulang sel kultur kehidupan yang terdapat di angkasa lepas untuk dikaji dan dibuat penambahbaikan terhadap ilmu astronomi di Malaysia. Sumbangan kerajaan awal Islam kepada pembangunan Malaysia apabila tubuhnya perpustakaan. Perpustakaan mula wujud pada zaman Khulafa Ar-Rashidin lagi, iaitu untuk dijadikan pusat penyimpanan ilmu sebagai bahan rujukan. Namun, perpustakaan dikembangkan pada zaman Abbasiyah oleh Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid telah mendirikan sebuah perpustakaan di Baghdad. Hal ini kerana Baghdad merupakan pusat keilmuan untuk para sarjana menterjemahkan ilmu-ilmu yang berasal daripada luar dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan juga Parsi. Dan perpustakaan yang dibina ini dikenali sebagai Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini diteruskan oleh anaknya, iaitu Al-Makmum pada tahun keempat Hijrah. Dan semasa perpustakaan ini dibina, banyak perkara yang telah dilakukan. Antaranya adalah mereka mengkatalogkan buku-buku kepada beberapa bahagian. Contohnya terdapat katalog untuk bahagian Al-Quran sahaja, kemudian ada katalog untuk bahagian akhlak sahaja, dan ada bahagian sirah sahaja. Kemudian mereka juga turut melantik pustakawan. Pustakawan yang terlibat semasa pemerintahan awal kerajaan Islam yang dapat dikenali adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dilantik kerana beliau merupakan tokoh ilmuwan dan juga merupakan orang Islam. Okey, kesemua sistem yang diamalkan di dalam perpustakaan ini kita dapat lihat telah diaplikasikan semula di dalam pembangunan perpustakaan di Malaysia. Dan perpustakaan di Malaysia dapat dikategorikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah perpustakaan negara, di mana perpustakaan yang terbesar. Yang kedua adalah perpustakaan negeri, dan yang ketiga adalah perpustakaan desa. Dan terdapat juga perpustakaan yang ditubuhkan di institusi pendidikan seperti sekolah dan juga universiti. Dan perpustakaan memainkan peranan yang penting untuk menyimpan khazanah-khazanah ilmu yang berkaitan dengan negara, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu luar dan sebagainya. Okey.
perpustakaan juga menjadi satu tunjang untuk menunjukkan bahawa Malaysia mencapai tahap keintelektualannya kerana kita membudayakan budaya ilmu itu sendiri. Okey, antara peranan perpustakaan kepada masyarakat hari ini adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana di perpustakaan rakyat dapat membaca pelbagai jenis bahan bacaan seperti majalah, jurnal, buku dan sebagainya. Selain itu juga perpustakaan turut menyediakan ruang ICT bagi membolehkan masyarakat mengakses bahan-bahan sama ada yang ada di dalam negara dan juga luar negara. Selain itu juga perpustakaan memainkan peranan yang penting apabila ia dijadikan pusat penyelidikan. Hal ini kerana terdapat pengkaji-pengkaji yang akan hadir di perpustakaan untuk mencari sumber, iaitu antara sumber pertama atau sumber kedua terhadap kajian yang dilakukan oleh mereka. Hal ini kerana terdapat pelbagai jenis artikel, jurnal yang akan disimpan di perpustakaan untuk dijadikan rujukan kepada generasi akan datang. Selain itu juga, perpustakaan memainkan peranan yang penting apabila semua rakyat membudayakan pembacaan buku. Hal ini kerana perpustakaan sering menganjurkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan rakyat untuk terus membaca buku apabila terdapatnya masa terluang. Hal ini kerana untuk menajamkan pemikiran seseorang, seorang perlulah berusaha menambahkan ilmu pengetahuan melalui pembacaan.